Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Antara tanda syukur itu adalah menterjemahkan segala nikmat dalam bentuk ketaatan. Kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, syukur itu bukan sekadar lafaz hamdalah. Tapi syukur itu adalah diterjemahkan dengan perbuatan. Menterjemahkan segala nikmat yang telah diberikan, lalu digunakan untuk tujuan ketaatan. Sebagai contoh, nikmat masa. Tuan sedang jemaah yang muliakan Ta'ala, masa ni adalah milik Allah. Tak ada satu pun alat yang boleh kontrol masa. Masa ini adalah berkisar tentang apa yang patut kita lakukan. Yang mana Allah bersumpah demi masa. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ada manusia hari ini yang seakan-akan dia memiliki masa dia sendiri, dan seakan-akan dia menyangka dia mampu melakukan apa yang disuka. Tapi kalau tak kena gaya, masa itu tidak digunakan kepada perkara yang Allah suka. Tidak digunakan kepada perkara yang membawa kepada dekatnya kita kepada pencipta. Maka akan keluar daripada lisan ataupun lafaz yang keluar pada mulut orang yang seakan-akan mempunyai masa itu, akan keluarlah satu kalimah dinamakan buang masa. Buang masa aku je. Aku dah lama bergabih-gabih untuk engkau, dan sekali apa yang aku dapat? Buang masa aku je. Melayan kau. Nampak? Berarti kata lain, pada peringkat awal, dia melihat masa itu milik dia. Kau suka aku lah nak ikut kelas ke tak ikut kelas ke. I manage my time. I put the priority katanya. Dia meletakkan keutamaan. Dia meletakkan keutamaan ikut diri dia apa yang diutamakan. Kalau dia kata utama dia itu benda, maka bendalah ditumpukannya. Jadi kalau kelas pengajian ke, mengaji ke, tadabbur ke, apatah lagi akidah ke, dia anggap benda tu bendanya sampingan. Wallahi, masa yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengundang kemurkaan Allah. Allah akan datangkan balak bencana bagi dia. Sebab tu jangan ingat ukuran masa itu mengikut masa yang dia nak. Dia boleh ada rehat, tak ada orang kacau dia, dia boleh buat apa yang dia suka. Tidak. Masa yang mesti kita ukur itu adalah apa yang kita buat dengan masa itu, untuk apa, adakah ianya diisi dengan amal ketaatan atau sebaliknya.
Bagai contoh malam ni, 10.30 kita start pengajian dekat ini, perkaranya disuruh oleh Allah, Allah suka, ataupun sebaliknya, Allah murka. Allah suka, bismillah. Bila perkara itu Allah suka, insya-Allah anda akan selamat. Masa yang anda berikan tidak jadi sia-sia. Tapi kalau perkara itu sekadar anda yang suka, tapi belum pasti lagi Allah suka, maka hati-hati. Masa itu akan menjadi bertukar kepada perkara yang sebaliknya. Apa masa yang jadi sebaliknya? Itulah keadaannya menekan dia balik. Buang masa aku. Aku rasa tak ada benda lagi. Berhabis untuk kerja. Kerja boleh hilang bila-bila masa. Berhabis masa untuk harta. Sampai masa habis juga harta itu. Berhabis masa untuk isteri dia. Sampai masa isteri dia buat perkara yang dia tak suka. Berhabis masa untuk suami dia. Hanya suami dia buat benda yang mengecewakan dia. Habis Ustaz, nak biarkan ke? Dia bukan soal biarkan. Dia kena mengurus masa dengan ketaatan kepada Allah, dengan mengurus manusia yang Allah suruh urus. Maka barulah masa itu bukan untuk manusia. Masa itu untuk Allah. Allah bagi masa untuk kita gunakan ke jalan ketaatan. Mengurus manusia yang disuruh oleh Allah untuk mengurusnya. Maka itu sebahagian daripada penggunaan masa yang Allah suruh gunakannya. Bagi contoh khidmat taat. Berkhidmat dengan suaminya. Taat dengan suaminya. Maka itu masa yang disuruh oleh Allah SWT. Baik. Jadi, masa yang dimasukkan di sini adalah segala-galanya tentang dia. Ibarat kita menguruskan suruhannya, kita meninggalkan larangannya. Jadi senang jemaah yang berkata Allah Ta'ala, insyaAllah, mari kita teruskan istighfar 3 kali. Istighfar, selawat Ibrahimiyah 1 kali, suratul Fatihah, dan terus dengan suratul Hadid. Seperti biasa, berbetulkan niat kerana Allah, dan jadikan ia pendinding. Mohon Allah jadikan surah Al-Hadid ini pendinding, ruqyah diri kita. Tak jauhkan keburukan. Dan yang paling penting, menghilangkan keraguan. Kerana apa? Kerana pada surah Al-Hadid ayat yang ketiga, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, itu mampu menghilangkan keraguan dalam hati. Dan dia lebih baik daripada 1000 ayat. InsyaAllah. Baik, jadi mari kita mulakan. Yang mana ada air, ambil air, buat ruqyah, niat, buka, nutup tu, niatkan. Kalau mana khususan, itu sebut nama si fulan ataupun si fulana itu, bintikan mak dia. Niat apa hajat. Mudah-mudahan air itu Allah berikan sihat pada air itu, menjaga kesembuhannya. Barakah syifa, barakah penyembuhan daripada melalui Al-Quran. Maka dirakamkan air itu, lalu diminumlah. Untuk sisi keluarga, dibuat mandi ke, minum ke, apa ke, silakan. Baik, jadi insya-Allah, dan banyak dah, kalau bahasanya testimoni lah, keajaiban-keajaiban yang telah dizahirkan melalui jalan-jalan kekuasaan Allah Ta'ala ini, melalui amalan yang berterusan istiqamah daripada suratul Hadid, dan seterusnya insya-Allah. Penutup kepada baca surah Al-Hadid adalah suratul Fatihah, kita munajat. Kita baca doa bersama-sama, hajat bersama-sama. Kita mohon kepada Allah melalui barakah yang Allah turunkan melalui suratul Fatihah yang akan dibacakan. Dalam kaedah 14 riwayat, 7 qiraat, 9 kali bacaan insya-Allah. Baik, mari kita mulakan. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, senang jemaah yang muliakan Allah SWT. Seterusnya kita sama-sama bermunajat melalui dengan wasilah suratul Fatihah dengan bacaan 14 riwayat 7 qiraat, 9 kali bacaan yang akan dibimbing dan dibacakan oleh saya dan diikuti oleh para jemaah sekalian, dan pada hujungnya kita sama-sama menaruh tangan dan bermunajat berdoa kepada Allah SWT. Pada ketika saya menyebut nas'aluka an, maka fi kulli hajatin, segala hajat yang anda semua inginkan hajatkan. Saya akan sambut dengan fi kulli hajatin ya Allah yassiru wa la tu'assiru. Semua yang bermunajat, yang mohon pada malam ini mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah SWT, insya-Allah khair. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله اللهم في كل حاجة يا الله نسألك أن يا الله نسألك أن يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبلني يا كريم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, selesai sudah bacaan suratul Hadid beserta dengan suratul Fatihah, 14 riwayat, 7 qiraat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi yang baru mengikuti apa yang kita sedang lakukan ni adalah sesi munajat kita. Semua ada hajat? Wallahi, semua manusia ada hajat. Soalan, minta macam mana? Kalau dengan tuanku pun minta beradab, nak minta dengan yang di Pertuan Agung pun bukan kaleng-kaleng kadang-kadang. Takkan nak minta dengan yang maha agung, biasa-biasa. Kadang-kadang ni tuan-tuan, bukan soal Allah tak nak kabulkan. Allah dah bagi tahu dah, ud'uni astajib lakum. Mintalah aku kabulkan. Cuma kita je tak bersungguh. Kesungguhan kita minta tu tak ada kaedah. Dah doa dah, betul lah. Tapi kita menyebut tidak kita berhajat sepenuhnya. Sebagai contoh apa yang telah dibacakan tadi dengan kaedah qiraat 7 qiraat 14 riwayat itu kaedah bacaan. Tapi betapa bersungguhnya Allah ilhamkan untuk wujudkan platform ni. Anda yang mana ada hajat-hajat, tamak cakap, jangan buat sombong diri. Allah cukup marah orang yang kamu tahu kamu berhajat tapi sombong tak nak minta dengan aku. Allah cukup marah. Jangan buat main. Minta pun main-main. Minta sekali. Alah, berapa banyak nak buat kali. Ustaz, berkali-berkali ni buat apa? Kamu tu makan kuali. Kamu bukan wali. Wallahi wali minta banyak kali. Mereka ulang banyak kali. Mulutnya dijaga supaya tidak perkara-perkara yang batil. Tanda kita ni berhajat. Tengoklah kita ni. Ada je dalam fikiran kita tu. Ada je benda-benda yang nak dihajatkan. Ya Allah, mudah-mudahan. Selagi mana ada dunia, selagi tu ada hajat.
Bila dah tak ada hajat ni, dah nak meninggalkan dunia. Itu pun ada hajat juga. Sebab apa? Mudah-mudahan mudah sakarat. Dipermudahkan. Dipermudahkan, ya Allah. Mati mudah. Kalau dah setiap malam minta, tuan-tuan. Kalau gaya minta, ya Allah, kata guru saya, ya Allah. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Saya cakap, macam ni lah. Kalau tak dapat juga, tak tahulah. Buat suratul Fatihah yang buat main. Umul kitab. Kalau dah dengan suratul Fatihah, kemuncak ataupun umul kitab pun, tak terfatihah, tak fatah, tak terbuka lagi, surah apa lagi nak baca, tuan-tuan? Cakap tuan-tuan kan, kalau dengar, ni baca Fatihah ni, banyak kali baca ni, duduk kejap, dengar. Ini Fatihah ni. Ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Jangan. Disebut suratul Fatihah, pembuka kalam bicara. Skrip utama. Dialog penting. Tak ada suratul Fatihah? Ada. Kalau kita rujuk kepada perbahasan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismi Rabb, Rabb yang mana? Apakah jawapan kepada bismi Rabb itu? Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah, ayat pertama dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang tertutup jalan, minta buka. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah buka pintunya. Kita minta munajat, tak buka-buka. Tak buka-buka, Ustaz. Apa hal? Tertutup. Minta buka. Minta buka. Terbuka pintu kabul, tuan-tuan. Jadi bila kita ulang, sungguh ni, tuan-tuan, kita ulang banyak kali datang. Ulang banyak kali datang. Minta, encik, tolong saya, encik, saya nak makan. Besok datang lagi, cik, tolong cik, saya nak makan. Cik, tolong cik, saya nak makan. Dia ni 3 kali datang ni, sungguh ni. Kalau dah hari-hari minta, ya Allah, baca Fatihah setiap malam, ya Allah, baca, ya Allah, baca. Dan pula, waktu-waktu genting ni, waktu dah macam ni, mata tak? Allah nak uji lah. Minta yang senang, ni minta pula dengan cara susah. Dengan susah lah waktu-waktu macam ni pula, amalan ni pula, baru nak Ustaz, tak boleh awal-awal sikit. Dah time ini Allah nak bagi, macam mana? Anggaplah ni rezeki waktu ini. Ni kira okey kalau bantai sepertiga malam, kan? Nak buat macam mana? Kalau bantai pula 1 jam sebelum nak subuh. Bayangkan kalau kita duk baca, okey, saya nak buat amalan Fatihah nanti sepertiga malam nanti. Sudah. Allah, mana dapat je lah. Sebab tu rebut, kita jangan ikut masa kita. Kita ikut masa bila nak diberi. Kalau waktu ni. Rebut, minta, ya Allah, kuatkan hati aku, kuatkan semangat aku, kuatkan, ya Allah, ini Fatihah ni, ya Allah. Aku ni hajat banyak. Banyak hajat, tuan-tuan. Masya Allah. Hajat paling besar kita, tak nak susah. Besar lah tu hajat tu, tak nak susah. Tapi orang nak senang. Tapi selari bulan, dia nak minta senang. Patut minta Allah. Ya Allah, aku tak nak susah. Jadi bila tak nak susah, minta Allah. Allah bagi senang. Bukan tak nak susah, dia terus cari senang. Dia cross. Dia skip Allah. Dia cross terus nak cari senang. Apa yang berlaku? Tak dapat senang. Wallahi, tuan-tuan. Take note benda ni, betul-betul. Jangan mimpi akan senang selagi tidak mendapat permission daripada pemilik dunia ni. Anda ingat senang-senang.
Ustaz, dia tak baca Fatihah banyak kali pun Ustaz. Dapat dia tu kereta banyak, rumah banyak, duit banyak, isteri banyak, semua banyak Ustaz. Are you sure? Senang? Cuma interview sikit. Senang hati, susah hati. Payahlah susah hati. Ramai orang dengki. Try lah tengok. Tutup komen tuan-tuan. Jangan main. Tak tahan orang komen. Jangan main-main. Panas tengok. Tak susah hati namanya. Pergi bercuti contoh. Seronoknya dia pergi cuti. Tak tutup Arab Ustaz. Terbunjir sini, terbunjir sini. Duk tayang. Tutup komen. Tak tahan orang keji, orang kutuk. Kalau betul senang hati, buka komen, tengok terror tak terror, tengok. Baca kecaman netizen, tengok dia senang hati tidak. Menjongkit tuan, bahasa mudah, menjongkit dia. Nak tengok orang senang hati tak senang hati, orang cucuk, orang kata dia steady. Relax. Kalau Ustaz Farid tu kan betul, dah lah apa benda lah Ustaz, sila cakap lah apa. Tak kisah pun. Tapi jangan duk lawan kebenaran. Lawan kebenaran siap. Saya akan ke depan. Tapi kalau nak kata saya, silakan. Tak masalah pun. Sila. Ada ke Ustaz? Tak ada lah. Dia contoh. Kan? Tapi tak ada pula pun. Tak ada nak tutup komen lah. Cerita bab poligami. Tak ada pun orang nak kata buruk-buruk pun. Try lah tengok. Tak ada pun. Baru senang hati. Ini nampak senang. Tapi susah hati. Itu bukan senang. Senang, takrif senang itu adalah pada hatinya. Senang hati. Nyanyi pun lagu. Senangnya dalam hati. Andai beristeri dua. Kan? Senang hati ya. Tengok. Senang hati ke tidak? Tak muncung si jemah lagi. Si jemah, si jejah, setemah. Belum lagi si jenat masuk campur. Lelas sekali. Kalau dua-dua merajuk, anak kahwin tiga. Terjun tingkap tuan. Senang hati ke benda macam tu. Kejap tampal belah sini. Kejap tampal belah sini. Pergi rumah si jemah, tampal belah sini. Pergi rumah si jejah, tampal belah sini. Kena pandai pembohong. Kena pandai temberang. Kejadah ya. Apa kejadahnya? Itu bukan senang hati. Itu orang kata nak mati namanya. Cari masalah. Orang kata cari penyakit. Itu ada. Jadi sedang nyemahnya mulakan Allah SWT. Gilah tengok. Sebab itu. Ini dunia Allah yang punya. Ini Malaysia ada pemiliknya. Ini dunia ada pemiliknya. Anda ingat senang-senang nak dapat. Bahasa mudah. Malaikat kata, talk to my hand. Kalau tidaklah, kenapa Allah rapat bagi umat-umat terdahulu? Baca dalam Quran. Di mana jejak langkah umat terdahulu? Kalau sekiranya lah dunia ini Allah bagi sebenarnya, di mana? Mana Qarun? Mana Fir'aun? Mana Namrud? Mana kaum Ad, kaum Samud? Mana mereka? Habis. Allah bagi rapat tuan. Kita ni sebab bagi dia Nabi SAW je. Kalau tak kerana Nabi SAW munajat, minta ke Allah dekat Masjid Al-Ijabah. Waktu tu Masjid Al-Ijabah namanya. Kat Madinah. Kat Mekah. Masjid Al-Ijabah nama dia. Minta jangan turunkan balak. Jangan turunkan kemarau. Jangan turunkan banjir yang menghancurkan umatku. Allah kabul doa. Antara doanya. Jadi sebenarnya menyemukan Allah SWT. Jadi inilah keyakinan yang kita kena bina. Tanda-tanda keyakinan itu tanpa ada lagi keraguan, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, kita nak buat kesimpulan malam ni dalam bab keyakinan tanpa ada keraguan ini. Yang pertama, apa saja yang bersangkut paut ataupun ini bahasa mudah, bersangkut paut atau yang berkaitan
dengan Allah. Apa saja berkaitan dengan Allah, bersangkut paut, ada je nama Allah kat situ, yakin. Tak payah kupas dulu pun tak apa. Contoh. Wallahi, betul aku nak berubah. Demi Allah, betul aku nak buat. Okey. Yang bercakap ni katalah penipu. Yang bercakap ni penipu. Tapi si penipu ni, dia gunakan nama Allah. Kita bukan percaya kat penipu ni. Kita percaya dengan nama Allah tu. Wallahi, aku tak buat. Okey, aku pegang nama. Saat lagi kau tipu, kau settle dengan Allah. Aku percaya sebab ada nama Allah. Settle, tuan. Kita nak cuba selami bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun kita tak tercapai tahap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi kita cuba. Kita usaha untuk ke arah itu. Tak dapat semua. 1% pun jadi, tuan. Apa saja bersangkut paut berkaitan dengan Allah, yakin. Ni kita kena belajar. Allah boleh sembuhkan. Okey, dengar tu saja. Okey. Ni nak kaya dengan apa ni? Contoh. Orang tanya, ini kita miskin. Kita susah. Duit. Okey. Duit ni orang selalu kaitkan dengan apa? Kaya. Kita dah mengaji. Bila sebut kaya, bukan duit. Kita dah mengaji. Sebut kaya, bukan duit. Tapi kalau duit, orang kait dengan kaya. Betul tak? Pecahan. Simbol kekayaan, duit. Tapi kaya bukan duit. Bila orang cakap, kita susah duit, miskin, nak kaya dengan apa? Okey, bila nak kaya dengan apa, ini ada sangkut paut dengan Allah ya. Kaya sangkut paut dengan Allah. Tak ada kena mengena dengan duit, tak ada kena mengena dengan korun, tak ada kena mengena dengan usaha, tak ada kena mengena. Kaya ni sifat. Bila sebut nak kaya dengan apa? Jawab dengan yakin. Allah. Faham tak faham? Tak faham. Tak faham tolak tepi dulu. Tahu dulu. Ini panggil ilmu yakin. Ilmu yakin. Ada ilmu lah ni. Ilmu untuk yakin. Oh Ustaz, bila ada sifat Allah yang berkaitan dengannya, memang kita refer, rujuk memang ada nama. Kaya Al-Ghani. Bila sebut orang sembang-sembang ataupun cakap berdiri, aku nak kaya dengan Allah. Dengan Allah lah aku kaya. Orang tanya, kau ni cakap biar bonus sikit, apa macam dengan Allah boleh kaya? Kau tu biar bonus sikit. Kaya tu apa? Kaya orang kaya lah. Buta kata kamu ni. Apa kau buta kata? Selama ni kamu nengok dengan apa kata? Yalah no, orang kaya. Siapa kata orang kaya? Allah kaya kan dia. Mana ada orang kaya? Kalau yang cakap dengan ilmu. Ini buat betul cakap dengan ilmu. Jadi tidak, belum lagi ni. Ilmu dulu masuk dalam hati tu. Meresap. Biarlah dia miskin apa-apa genana pun. Biarlah dia susah. Ya Allah, susahnya dia. Tapi dengan ilmu yang ada, dia yakin kaya hanya dengan Allah. Jadi dia tak payah nak mencuri. Dia tak payah nak buat rasuah. Dia tak payah nak menyembah manusia. Dia tak payah nak tagih-hegih menjual maruah dia. Dia tak payah nak buat benda-benda yang Allah murka. Sebab kaya dengan Allah. Khalas, titik. Teruskan saja usaha. Buat apa yang Allah suka. Tinggalkan apa yang Allah murka. Sebab kaya hanya dengan Allah. Titik. Ustaz, kalau macam ni orang tinggalkan kita. Biarlah orang tinggalkan kita. Bukan dia bagi kita kaya. Oh, ini perbahasan tuan-tuan. Kenalah belajar cakap macam ni. Ini betul nak yakin tanpa ada keraguan. Bukan lagi. Tapi tak jadi tuan. Tunggu masa kena tampar ni baru jadi. Datanglah perbahasan hasbi.
Hasbi Allah. Kita kadang-kadang cukup Allah. Ini pun satu perkataan yang kita kena faham. Cukuplah Allah. Lepas ni letakkan cukup hanya pada Allah. Perkataan cukup ni hanya pada Allah je. Jangan kata cukuplah seorang isteri. Cukuplah duit banyak ni. Cukuplah aku macam ni. Jangan. Cukup bukan kita punya urusan. Cukup itu sisi Allah. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan isteri yang seorang ni. Cukupkan aku dengan duit banyak ni. Cukupkan aku, ya Allah. Kerana cukup bukan kerjaku. Cukup aku hanya pada Engkau, ya Allah. Cukuplah Engkau, ya Rabb, yang mencukupkan aku dengan si jemaah. Bukan cukuplah satu. Allah yang cukupkan kita dengan si jemaah tu. Tengok atas bawah. Bang. Saya cantik tak bang? Ni si jemaah pula baru nak ngaji kan. Mengangkat-angkat lagi. Tak apalah. Iman layankan dia. Cantik bukan pada kamu jemaah. Cantik pada Allah, cukupkan abang tengok kamu jemaah. Abang tengok atas bawah, kembang kuncuk. Cukup je abang tengok. Jangan kamu buat maksiat sudah. Getik aku tengoknya. Cakap itu. Kamu buat maksiat, kamu buat benda yang Allah tak suka, Allah hilangkan kecukupan aku melihat kamu. Bukan jenis jemaah pandai jaga, pandai bergulik, pandai berias, tapi buat maksiat buat apa? Ini si jemaah yang taat ni. Si jemaah yang taat ni, Allah cukupkan si Leman melihat jemaah. Allah cukup je aku tengok kau ni. Bukan kata cukuplah kamu jemaah. Abang janji. Abang tak pandang yang lain. Bohong. Nampak? Itu nama bohong namanya. Si jemaah pula, cukuplah abang seorang untuk jemaah. Dia bohong lagi. Kerja nak bohong ni kerja ni. Tu kan kadang Allah uji macam-macam zaman ni. Sebab pembohongan tu berleluasa. Lepas tu tak nampak bohong pula tu. Cukuplah abang untuk jemaah seorang je. Mana mandai buat statement seorang je untuk dia je. Mana statement kata? Jangan. Patutnya cukuplah ya Allah. Cukupkanlah dia untuk aku ya Allah. Bukan cukup dia seorang je. Cukupkan dia. Maka kita tengok tu puas hati kita. Buat sikit pun puas. Buat banyak pun puas. Tak cakap pun puas. Bercakap pun puas. Puas dah sebelum cakap. Ini puas saya bercakap. Dia tak sayang-sayang juga saya ustaz. Dah mula drama sinetron. Ini bawa cakap sikit bang. Allah sejuk hati abang. Kamu cakap abang buat apa? Allah sejuk hati. Ya benar bang. Sebab Allah cukupkan. Kamu cakap sikit pun abang dah lega dah. Ini tak kamulah bidadari syurga. Kamulah satu-satunya. Cakap bohong. Dia cakap bohong kan kena kan. Cakap bohong dia kena. Jangan bohong. Cakap biar benar. Inilah ilmu yakin. Bukan kata tak cukup-cukup ustaz tu. Daripada seorang tambah dua, tambah dua, tambah tiga. Biasalah ustaz tak cukup-cukup. Memang saya bagi cukup-cukup dia. Cakap macam tu. Cukup pada Allah, bukan pada orang. Ada orang tu, dia cukup isteri seorang. Lepas tu buat kerja belakang-belakang. Apa halnya? Jangan. Allah dah nak buka dah cerita-cerita yang tersembunyi ni. Hati-hati. Naknya Pak Karim kalau Allah buka. Jangan mendramatiskan benda yang tak pasti. Mensinetronkan kasih sayang yang nafsu. Bukan sayang pun, nafsu. Jadi, bila cukup ni kaitan dengan Allah. Ingat? Tak payah panjang. Bagi dua dulu. Nanti ada benda perkataan-perkataan lagi. Praktis yang ni. Bila sebut cukup je, ni Allah ni. Cukup je Allah ni. Dia bukan orang, bukan duit. Cukuplah saya dapat 10,000, cukuplah. Mana ada? Kalau sekiranya Allah kata kena dapat 50,000, keliling ramai, mana pandai kita kata cukup 20,000. Patutnya Allah cukupkanlah aku dengan berapa yang diberi ni. Jangan ada orang
Dia nak banyak, sekali tak cukup. Nak banyak tak cukup. Macam. Dia ingat cukup tu dengan banyak. Tak, cukup bukan dengan banyak. Cukup tu dengan Allah. Ada orang nak banyak 1 juta, 2 juta. Berapa lagi tak cukup? 2 juta lagi. Ya Allah, 2 juta lagi tak cukup. Kita dengar terkebil-kebil. Hai, aku ni, iyalah tak adalah. Iyalah tak adalah duit juga. Tapi tak adalah cerita tak cukup lagi 2 juta. Tak cukup lagi 3 juta. Pakai juta-juta dah tengok. Bila sembang, aku tak cukup lagi tu. Ada investor tak? Lagi 2 juta lah tak cukup. Kita dengar 2 juta lagi tak cukup. Ya Allah. Itu dah panggil qanaah. Itu qanaah dia panggil. Bila cukup, Allah. Bang cukup lah bang, saya tak nak beranak lagi bang. Cukup lah bang, nanti kau macam mana. Jangan mandai-mandai cakap benda-benda macam tu. Kalau penyakit tak apa. Bang, bukan kata cukup bang, tapi saya ni ada masalah kesihatan bang. Boleh tak minta KIV? Tak apalah, sakit, diharuskan. Tapi cukup-cukup lah bang, serik lah saya seorang ni pun tak terjaga dua. Tak payahlah bang, tambah-tambah nak lagi bang. Tambah PKP lagi ni. Tengok, mulut kadang-kadang, tak berlesen cakap. Cukuplah dengan isteri saya seorang ni. Ya Allah, ini pun perangai pun. Ya Allah, pening kepala. Teruk benar perangai isteri tu. Teruk benar perangai isteri tu. Cukuplah. Isteri pun bangun. Tahu tak apa. Dan saya pun tak terjaga. Kena dengan orang yang faham. Ya Allah, teruknya kamu. Punya 10 tahun, 20 tahun, tak faham-faham bahasa lagi. Kamu makan apa? Makan batu ke apa? Yang keras sangat sampai tak faham-faham bahasa tu, kenapa? Satu ayat lagi. Cukuplah saya seorang ni, cukuplah. Okey, kalau kamu cukup seorang, pastikan solehahnya seorang. Tapi tengok tak solehah dia, dia banyak. Apa masalah? Salah letak kecukupan. Tu point dia. Salah letak kecukupan. Tak nampak cukup tu pada Allah. Sebab tu maksud hasbi Allah tu. Siapa tu ikut amalkan hizib Imam Nawawi setiap pagi kan? Besok saya tak ada, saya ada kelas baca sendiri. Kan? Hasbi Allah. Hasbi Allah. Tengok Imam Nawawi rahmatullah punyalah faham dalam bab cukup ni. Ya Allah tuan-tuan, kita ni, ya Allah, kadang-kadang memang tak pelik lah kita ni susah melarat. Rupanya punya tak faham tu. Ya Allah, cuba kita tengok. Mana ni? Saya nak bacakan dia sikit. Kita kena lihat sungguh-sungguh supaya kita jelas. Tak apa, kita tengok faham-faham sikit-sikit. Okey, jadi kita berhenti. Tengok. Ni. Mana dia? Sedutan daripada hizib Imam Nawawi. Ini yang kita tekankan. Nampak? Ini yang kita tekankan. Ni. Hasbiyar rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliqu minal makhlukin, hasbiyar raziqu minal marzukin, hasbiyas satiru minal masturin, hasbiyan nasiru minal mansurin, hasbiyal qahiru minal maqhurin. Kita duk sibuk. Cukuplah isteri seorang, cukuplah duit banyak ni. Ya Allah, tak diajar oleh para ulama. Tak ke mana-mana channel kita pergi. Sebab tu jadi hidup ni tak keruan. Tengok ni, Al-Imam Nawawi rahmatullah dalam munajatnya kepada Allah SWT. Hasbiyar Rabb, hasbiyal khaliq, hasbiyar razik, hasbiyas satir, hasbiyan nasir, hasbiya qahir. Tengok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok apa maksud dia. Mari kita tengok maksud dia tuan-tuan. Tengok maksud dia. Kita perhati baik-baik. Cukuplah bagiku Rabb dari semua yang dicipta. Cukuplah bagiku Al-Khaliq, Tuhan Maha Pencipta, sebagai penolongku daripada semua makhluk. Cukuplah bagiku Razzaq, Tuhan Maha Pemberi rezeki, sebagai penolongku daripada semua makhluk yang diberi rezeki. Cukuplah bagiku As-Satir, Tuhan yang melindungi, sebagai penolongku daripada semua makhluk yang dilindungi. Cukuplah bagiku An-Nasir, Tuhan penolong yang menolongku daripada semua makhluk yang diberi pertolongan. Cukuplah bagiku Al-Qahir, Tuhan yang perkasa, sebagai penolongku daripada semua makhluk yang ditaklukinya. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolongku. Dia sudah cukup bagiku. Cukuplah bagiku Allah sebagai penolongku yang dia sentiasa cukup bagiku. Cukuplah Allah menjadi penolongku.
Cukuplah Allah. Ya Allah tuan, banyak kali ulang cukup. Ulama ni tuan, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yang kita ni cukup-cukuplah. Ya Allah seritlah saya. Cukup-cukuplah. Ya Allah susahnya. Cukup-cukuplah. Tengok. Mana kita tak kena satu kesusahan yang melarat? Ulama punya jelas. Hasbi malam yazal hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah min jami'il khalqi. Ni kadang-kadang kita sebut cukup pun salah. Macam mana nak yakin tuan-tuan? Perkataan cukup pun salah. Nak yakin macam mana? Ni belum cerita ainul yakin, ini bawa ilmu yakin tuan-tuan. InsyaAllah lah. Belum terlambat bagi kita yang mengejar untuk kembali kepada Allah SWT. Besok saya tak ada. Besok saya ada kelas. Tapi yang mana duduk dalam Telegram tu boleh. Dalam tu ada izib now. Dia ada besi. Ada beberapa besi yang saya punya dapat ni. Ni bersih daripada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Nama amalan zikir ni kepada Datuk Ismail Kamus. Jadi sedang nyemahnya Allah Ta'ala. Ini caranya. Jadi, kesimpulan kita pada malam ni, apa saja yang berkaitan dengan Allah, kita yakin. Apa yang nak dikaitkan? Sifat. Sebut tadi kaya contoh. Kaya ni tuan, tanamkan dalam diri kita. Harta kaya dia, sebut pasal berak. Harta kaya je Allah. Jangan ke lain, jangan tersasul-sasul lah. Walaupun dari segi syariat, dari segi ujian, sebut juga orang kaya. Tapi kalau kita yang mengaji ni, kita pertahankan kaya tu Allah. Kaya tu Allah. Sebab sifat dia. Allah tunjukkan kekayaannya dengan menjadikan ada orang kaya. Orang kaya tu sepatutnya bawa sifat kaya, patut dia suka memberi, suka menolong. Bukan suka menayang. Masalahnya kaya ni menayang. Tayang sana, tayang sini. Lepas tu duk claim. Saya pun tolong orang lah. Itulah kadang-kadang ni. Kadang-kadang. Dalam suratul Waqiah ada. Yang dulu bermewah-mewah. Sekarang ni bukan nak tunjuk kaya. Tapi tunjuk mewah. Kalau tunjuk kaya ni bukan benda. Kaya ni sifat. Memberi, tak apalah nak tunjuk orang suka memberi. Tak ada masalah. Tunjuk. Tak ada masalah. Jaga je lah niat. Kalau masalah, jangan tunjuk. Tapi kalau tak ada masalah, silakan dipanggil sedekah infak secara terang-terangan. Masalahnya sekarang, yang ditunjuk itu bukan kaya. Yang ditunjuk itu kemewahan. Branded. Tunjukkan lifestyle, life living. Living lifestyle. Dia panggil apa? Luxury. Sampai kita tengah nganga tengok, tak ada kaya lah kita orang Islam macam ni. Tak dapat lah teman nak kaya macam tu. Kita ni orang siapa? Siapalah kita? Bahasa-bahasa macam tu. Kecil rasa duduk sebelah ni orang kaya ni. Kita kecil dengan harta dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tamak tuan-tuan, bila kita kait dengan Allah ni, dia punya syekh dia macam sikit. Bagi kita cerita tentang pemilik bagi segalanya. Takkan kita nak sebut main-main. Kan? Jadi kita kena tekankan sungguh-sungguh. Ayat 45. Ayat 45. Innahum kanu qabla zalika musrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. Mewah-mewah. Senang, tak salah. Mewah tu masalah. Dahlah mewah. Tayang pula tu. Dahlah tayang. Perasan pula tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ini masalah juga. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia. Kita nak bincang yang bersangkut paut dengan Allah. Nak simpulkan. Ini kesimpulan pertama. Ada beberapa lagi simpulan yang kita nak akidkan. Biar ada jazam. Ada yakin ni dia kena jazam. Dia tak goyang dah. Kesimpulan yang pertama, apa saja berkait dengan Allah. Yakin. Dengan apa Ustaz? Ilmu. Ambil dulu ilmu. Dua, sifat dan perkataan.
Ada sifat, ada perkataan. Ada sifat contoh kaya. Itu sifat lah. Dia juga perkataan, tapi sifat. Tapi kalau cukup ni perkataan. Dia bukan sifat yang berbentuk. Yang sifat yang seperti kaya. Tapi cukup, dia satu perkataan. Jadi, ada perkataan yang mana Allah je boleh tentukan. Contoh cukup. Tapi Ustaz, abdi kan cukup, orang letak nasi pula kan, cukup. Tak adalah nak ceritanya. Kan tak pasal-pasal pula, oh ini Allah tentukan. Jangan cari pasal. Ini yang mana bersifat, nak kaitkan balik dengan sifat. Contoh cukup pada kasih sayang, cukup pada rezeki, cukup pada kekuatan. Itu bukan sifat manusia nak tentukan. Tapi kalau cukup pada, dia panggil cukup ni dalam design term, dia panggil proportion. Just nice. Design ni just nice. Mana yang boleh kita ukur dengan akal, itu bolehlah kita kata cukup. Tapi benda yang tak terukur di akal, jangan mana-mana kata cukup. Itu pecahannya pula. Baik. Jadi insya-Allah, jadi sidang jemaah yang berkata Allah, saya cukup setakat dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita sambung lagi pada siri yang berikut. Insya-Allah, mohon ampun maaf daripada saya, salah silap, kurang bicara, terkasar kata, terlebih kata, kurang sana sini. Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita. Teruskan istiqamah, doa dengan Allah untuk tetapkan hati, untuk faham pengajian ini, biar kita benar-benar menghayati kehidupan ini, perhalusi kehidupan ini. Kerana fitnahnya halus. Fitnahnya halus. Jadi ini juga termasuk dalam doanya Nabi ajar, fitnah mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Sekiranya kita gagal melepasi fitnah kehidupan, kita bimbang kita gagal melepasi fitnah kematian. Jadi kita berusaha bersungguh-sungguh ni nak peralusi fitnah kehidupan agar tidak difitnah. Apatah lagi di zaman fitnah ini. InsyaAllah. Saya kira cukup setakat itu dulu. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Al-insana fi khusr. Allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.